وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله وسلم عليه. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. إن قيل زرتم بما رجعتم يا أكرم الخلق ما نكون. إن قيل زرتم بما رجعتم يا أكرم الخلق ما نكون. قولوا رجعنا بكل خير واجتمع الفرق هو الوصول. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. لولاك يا زينة الوجود ما طاب عيش ولا وجود. ولا ترنمت في صلاتي ولا وجودي ولا ركوعي. ولا ترنمت في صلاتي ولا ركوعي ولا سجودي. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. Allahumma Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Terima kasih kumpulan Zain dan juga The Sheikh Ben. Allah, malam ni gabungan ni. Ya. Zain ada Naufal, ada dua orang Naufal. Subhanallah. Naufal ada Ammar Mukhlis. Subhanallah. Anda semua bersama dengan kami dalam Salam Baitullah. Ya, Satu kerinduan, suatu kepastian yang dibawakan khas oleh penaja utama. Ya. Olive House. We begin with nature. Nah. Ustaz Fakrul, apa khabar? Alhamdulillah Ustaz Don, hari ni saya rasa seronok sangat. Tu. Seronok sangat. Sebab masih lagi dipanjangkan usia. Amin. Untuk kita ni masih lagi dalam 10 awal Zulhijjah. Ya Allah. Lepas tu kita boleh buat, boleh selawat, kita boleh sama-sama berzikir. Betul. Kita boleh duduk dalam majlis ilmu. Itu dia. Malaikat memayungkan sayap-sayap mereka. Betul. Saya sihat, alhamdulillah Ustaz Fakrul. Baik. Ini anak ayam berapa? Anak ayam tinggal satu. Jadi dia kena perbetul sikit. Jadi dia akan jadi macam ni. Anak ayam turun satu. Tambah seekor jadi dua. Dia tak bolehlah bagi dia mati dah. Kalau tak ada habislah, tak boleh cakap dah. Bonteh tak ada. Jadi anak ayam turun satu. Mati. Tambah seekor jadi dua. Rahmat turun tiap-tiap waktu. Betul. Mekah, Madinah, bumi mulia. Masya Allah, tabarakallah. Bahasa dia sangat-sangat mulia lah, dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, sikit sebelum kita nak pergi untuk bakar balik semangat semua orang sebab malam ni tajuk kita best. Kita nak cerita pasal ibadah haji dalam waktu endemik. Hari itu pandemik. Betul. Jadi kita nak bagi dengan kongsi semua, tapi sebelum tu macam mana perkembangan media sosial kita? Okey, ini yang seronok juga ni. Pasal dia biasa kalau kat TV, orang tengok TV je lah. Ini dia 22p. Terima kasih pada para penonton di Facebook kita 25,000 maintain. 25,000 ke 30 maintain. Ada punya average dia. Komen ada 668 komen. Share ada 382 share. Kemudian kuis. Ni pun syok agak. Kuis ada 400 lebih. Subhanallah. Nak beli pemenang macam mana? Allahu Akbar. Tapi bagus sebab maksudnya orang faham. Orang faham dan orang nak jawab semua. Dan kebanyakan bukannya jawapan salah. Hanya salah cara penyataan. Itu sahaja. Kadang-kadang lambat sikit. Betul. Tak apa. Dia kalau dia tak menang, dia akan menang nanti. Ya, itu cuba lagi. Yang paling penting, ilmu tu lekat. Dapat. Betul tak? InsyaAllah betul. Al-ilmu dia duduk fis sudur kita. Dia duduk dalam hati kita. Wala fis sutur. Bukan saja di buku kan? Betul. Ustaz, hari
ini kita ada masa lagi? Habis dah. Habis dah? Kita nak terus pergi kepada qasidah. Okey. Boleh ya? Kita nak dengar qasidah daripada Zain lagi. Okey. Lagu Ahmad Ya Habibi. Subhanallah. Barulah bakar semangat sikit. Zain okey? Ready? Boleh? Ready? Ayuh, mari kita bersama dengan kumpulan Zain untuk sambung perbincangan dengan guru kita. Selepas ini insya-Allah. أحمد يا حبيبي يا حبيبي سلام عليك يا عون الغريب غريبي سلام عليك أحمد يا حبيبي يا حبيبي سلام عليك يا عون الغريب غريبي سلام عليك يا عون الغريب غريبي أحمد يا حبيبي يا حبيبي يا عون الغريب غريبي سلام عليك سلام عليك جئت بالقرآن سلام عليك جئت بالتوحيد سلام عليك يا عون الغريب غريبي أحمد يا حبيبي يا حبيبي يا عون الغريب غريبي سلام عليك سلام عليك يا حبيبي يا حبيبي سلام عليك يا عون الغريب غريبي سلام عليك أحمد يا حبيبي يا حبيبي سلام عليك يا عون الغريب غريبي سلام عليك يا عون الغريب غريبي أحمد يا حبيبي يا حبيبي سلام عليك سلام عليك Sertai Kuis Salam Baitullah 2022 setiap hari mulai 26 Jun hingga 10 Julai 2022 bermula pukul 9 malam di saluran TV1 dan saluran berita RTM. Soalan kuis harian akan diberikan semasa siaran berlangsung. 2 orang peserta yang menghantar jawapan dengan betul dan terpantas akan menerima voucher bernilai RM300 tajaan Olive House setiap seorang. Hantarkan jawapan anda di pautan yang akan diberikan di Facebook Salam Baitullah sebaik sahaja soalan disiarkan. Sertakan nama penuh, nombor kad pengenalan, alamat dan nombor telefon anda. Hanya pemilik akaun Facebook sebenar dan aktif yang telah mengikuti laman Facebook Salam Baitullah akan dipilih sebagai pemenang. Sebarang pertukaran akaun Facebook tidak dibenarkan. Kesemua hadiah tidak boleh ditukarkan dengan wang tunai. Pemenang akan dihubungi oleh pihak penaja. Teruskan menjadi penonton setia Salam Baitullah. Layari Facebook Salam Baitullah bagi mengetahui dengan lebih lanjut terma dan syarat penyertaan. Apakah yang dimaksudkan dengan HFMD? HFMD adalah penyakit tangan, kaki dan mulut yang merebak melalui cecair atau rembesan dari hidung, mulut dan tekak. Tanda-tanda seseorang dijangkiti HFMD adalah ulcer di mulut, lidah dan tekak, ruam dengan lepuh di tapak tangan, tapak kaki dan kawasan lampin, demam. Kanak-kanak yang dijangkiti juga berkemungkinan mengalami gejala jangkitan saluran pernafasan, muntah, cirit-birit dan kurang selera makan.
Komplikasi jangkitan HFMD termasuk dehidrasi, radang otak, radang dan kegagalan jantung. Sebagai langkah pencegahan, ibu bapa atau penjaga dinasihatkan untuk sentiasa menjaga kebersihan diri anak-anak. Menjaga kebersihan persekitaran. Mengamalkan cuci tangan dengan kerap dan betul. Menjalankan proses nyah kuman di permukaan yang tercemar. Segera mendapatkan nasihat daripada doktor sekiranya anak anda mempunyai gejala jangkitan HFMD. Tidak membawa anak yang mempunyai gejala HFMD ke tempat awam, termasuk taska, tadika dan prasekolah. Anak yang tidak mendapat cukup makanan berkhasiat berisiko mengalami masalah berat badan, susut serta bantut. Kurang zat makanan akan menyebabkan anak kita kelihatan kecil dan rendah berbanding rakan sebaya, sering sakit, tidak aktif, bermasalah dalam pembelajaran, tidak produktif, kurang keyakinan diri dan berisiko kepada masalah penyakit lain. Jadi, pastikan anak kita mendapat makanan yang berkhasiat agar mereka membesar dengan sihat, kuat, bijak dan aktif. Jom jadi anak Malaysia yang tinggi, sihat selamanya. Sertai kuis terkumpul Salam Baitullah 2022 setiap hari mulai 26 Jun hingga 10 Julai 2022 bermula pukul 9 malam di saluran TV1 dan saluran berita RTM. Anda perlu mengumpul semua soalan bermula episod pertama hingga episod akhir Salam Baitullah 2022 dan hantarkan jawapan beserta 5 kata kunci melalui pautan yang disediakan di Facebook Salam Baitullah pada episod akhir. Lengkapkan slogan Salam Baitullah, satu kerinduan, suatu kepastian menjadi tema pada tahun ini kerana tidak melebihi 20 patah perkataan. Sertakan nama penuh, nombor kad pengenalan, alamat dan nombor telefon anda. Hanya pemilik akaun Facebook sebenar dan aktif yang telah mengikuti laman Facebook Salam Baitullah akan dipilih sebagai pemenang. Sebarang pertukaran akaun Facebook tidak dibenarkan. Keputusan adalah muktamad. Sebarang bantahan dalam apa jua cara tidak akan dilayan. 3 pemenang kuis soalan terkumpul akan menerima hadiah tajaan Olive House berupa hadiah utama, pakej umrah bernilai RM12,890. Hadiah kedua, pakej umrah bernilai RM8,190. Dan hadiah ketiga, pakej umrah bernilai RM7,690. Setiap pemenang akan dihubungi oleh pihak penaja. Teruskan menjadi penonton setia Salam Baitullah. Layari Facebook Salam Baitullah bagi mengetahui lebih lanjut terma dan syarat penyertaan. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Kita kembali dalam rancangan Salam Baitullah, satu kerinduan, suatu kepastian yang dibawakan oleh Olive House. We begin with nature. Ustaz Fakrul, hari ini insya-Allah dalam surat Al-Bayan kita akan bersama dengan guru kita, Profesor Madya, Dr. Suki ataupun Syauqi Osman, yang akan membincangkan tentang macam mana ibadah di musim endemik. Betul lah. Tahun lepas saya ingat lagi masa kita buat pandemik punya kan. Betul. Macam-macam SOP kita nak tanya. Betul. Katanya nak masuk tawaf pun kena booking, nak pergi apa nama apps dia tu? Tawakalna apa tahu? Apa i'tamarna tawakalna, betul. Nak masuk pergi ziarah makam pun kena booking. So jadi kita nak tahu. Yes, jom sama-sama kita jumpa ustaz kita dengan membaca salawat. Mari dipersilakan guru Profesor Madya Dr. Suki Osman bersama dengan kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah khair. Jom, mari jemput duduk. Dipersilakan Ustaz. Ahlan wa sahlan. Alhamdulillah. Ambil dulu, duduk bagi elok-elok dulu, ngam-ngam dulu. Dia kena duduk macam ni. Oh, itu cara dia. Itu biasa pergi kedai Arab ni. Ustaz sihat? Alhamdulillah. Hari ini Ustaz daripada mana tadi? Tadi daripada ada program
Ya, program bengkel penerbitan. Lain macam. Subhanallah. Semoga Allah mudahkan urusan Ustaz. Ya, amin amin. Ini menerbitkan Quran aku. Tafsir Quran. Subhanallah. Pakar kita. Yang tu syarah. Ustaz, sebagai mukaddimah awal lah. Ketika buka sempadan apa semua ni, Ustaz sempat tak pergi ke Tanah Haram untuk buat umrah apa semua? Sempat tak? Belum lagi. Belum lagi? Okey, maknanya pengalaman Ustaz yang ada adalah sebelum pandemik. Dengan waktu pandemik, kita ada tu. Apakah antara benda yang paling penting bila satu orang sampai ke Tanah Haram? Satu je. Sebelum kita break tu ada 2 minit lagi tu. Sila Ustaz. Silakan Ustaz. Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Amin. Amma ba'd. Terima kasih Ustaz Don, Ustaz Fakhrul. Dah macam tu Arab dah ni. Arab maklum. Arab maklum. Duduk dalam kemah pula ni. Oh, kemah Badui ni. Kemah Yahudi mabuk mana. Alhamdulillah. Baik. Bila mana kita sampai ke Tanah Suci, pertama sekali benda yang perlu ada dalam diri kita adalah keikhlasan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai tetamu, nama pun Dhuyufur Rahman. Tetamu Allah. Jadi nak kena betul-betul jadi macam seorang tetamu. Tetamu ni kalau main rumah orang macam mana? Ada adab dia. Kalau dia buat tak reti je, dia pergi dapur lah. Dia pergi selok bilik orang lah. Nak kena adab tu. Ni ada satu macam ni kan. Ni kita nak jadi tetamu Allah Subhanahu Wa Taala. Mana gerak-geri kita, akhlak kita, perkataan kita, perbuatan kita, semuanya diperhati. Semuanya dilihat. Jadi sebab apa? Sebab kita nak pergi Mekah ni kita nak dapat apa? Yang Nabi SAW menyatakan sallallahu alaihi wasallam iaitu al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa ila al-jannah. Haji yang nak dapat iaitu haji mabrur yang balasannya syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Balik esok kama waladatu ummuh. Allah. Balik tu seumpama baru dilahirkan oleh ibu dia. Bersih. Macam Nabi kata kullu mauludin yuladu ala fitrah. Fitrah suci bersih. Tapi kalaulah pergi sampai itu dia buat macam biasa je. Tidak ada keikhlasan, tak ada nawaitu, tak ada just nak pergi melancong, jalan, balik tu orang panggil haji. Itu penting tu. Kalau orang tak panggil tak jawab. Kacau ah. Tak jawab. Buat tak tahu. Buat tak kenal tu. Buat tak kenal kena panggil haji. Baru jawab. Saya ke? Kalau macam tu problem lah. Jadi maknanya rugilah. Belanja habis dengan suasana pula dalam keadaan yang kita masih tempoh baru bertenang. Mana bukan habis lagi penyakit tu, masih ada lagi kan. Jadi dalam keadaan risiko pun masih ada. Dalam keadaan macam-macam, pergi balik robah juga. Kan? Jadi maknanya ini satu kerugian yang sangat-sangat besar. Sebab tu daripada sini lagi sebelum pergi itu memang nak kena letak sesuatu matlamat untuk mendapat redha Allah Subhanahu Wa Taala, mendapat haji yang mabrur. Baik. Memang untuk pengetahuan penonton semua, kita nak maklum kata semua guru-guru yang duduk di pentas kita, bila kita tanya je soalan, semua jawapannya mesti lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala kan. Okey, jom. Kali ini kita nak ajak kawan-kawan kita pergi rehlah mana, Ustaz? Baik, Ustaz, kita rehat sana. Kita nak pergi bawa semua para penonton Salam Baitullah. Kita nak bersama Ustaz Megat. Dia ni dah rehlah macam-macam ni. Betul. Seronok semua kan. Nyanyi dah, qasidah dah. Habis kita semua dia dah tapau. Tak tahu ni nak belanja apa. Tapi yang paling penting, dia nak bawa kita satu rehlah di tempat yang cukup bermakna. Tempat pertama Nabi pergi selepas Nabi dibuang daripada bumi Mekah, iaitu Taif. Jom kita saksikan rehlah Haramain. صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب. Alhamdulillah,
syukur pada Allah SWT, rihlah haraman kali ini berada di bumi Taif. Suatu tempat yang mendapat julukan Ardul Muluk, tempat yang sering disinggahi oleh para pembesar. Kerana apa? Kerana di sini adalah tempat tanah tinggi yang menjadi kebiasaan raja-raja dan para pembesar menjadikan istana hinggap mereka datang berehat di sini. Bumi Taif ini menyimpan 1001 rahsia. Lebih-lebih lagi berkaitan dengan diri Nabi SAW dan kebiasaannya para jemaah umrah atau jemaah haji. Apabila datang ke Taif, tempat persinggahan pertama adalah mengunjungi Masjid Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Dan untuk mengetahui sejarahnya, mari sama-sama ikuti saya. Bagi seseorang yang mendatangi Taif, berkunjung ke Taif, dalam laluan nak sampai ke Taif akan lalu di kampungan Bani Sa'ad. Perkampungan Bani Sa'ad ini mempunyai sejarah, iaitu ketika Nabi masih bayi telah dibawa oleh Halimatus Sa'diyah untuk menyusukan Nabi SAW dan dibawa ke perkampungan ini. Maknanya Nabi selama lebih kurang 4 tahun berada di sini membesar dengan anak-anak Halimatus Sa'diyah. Sebab itu Taif mempunyai hubungan yang sangat dekat dengan Nabi SAW. Dan di belakang saya ini Masjid Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, seorang sahabat Nabi yang agung yang digelar sebagai Hibrul Ummah. Ya. Mengapakah masjid ini dinamakan dengan nama Abdullah bin Abbas? Tak lain tak bukan kerana di sinilah terdapatnya maqam Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Beliau adalah seorang sahabat Nabi yang mulia, yang mana ketika Nabi SAW berhijrah daripada Mekah ke Madinah, sewaktu itu baru berusia 3 tahun. Dia tidak mengikut Nabi berhijrah. Sebaliknya apabila sudah agak dewasa, barulah mengikut Nabi, bergabung dengan Nabi SAW di Madinah. Oleh kerana dia banyak bersama dengan Nabi SAW disebabkan oleh hubungan kekeluargaannya dan juga sifatnya yang cinta kepada ilmu, maka beliau telah mendapat bahagian daripada ilmu Nabi SAW sehingga digelarkan sebagai Hibrul Ummah, tinta ataupun dakwat bagi umat ini. Beliau juga terkenal dengan sahabat yang mempunyai kemahiran di dalam mengupas ataupun mentakwilkan ayat-ayat Al-Quran. Pernah satu ketika Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu, ketika mana beliau menjadi khalifah, beliau telah melantik sebahagian besar di kalangan sahabat-sahabat yang tua-tua, yang alim-alim, termasuk di kalangan sahabat-sahabat yang dibawa dalam majlis mesyuaratnya adalah Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, walaupun ketika itu dia masih usia remaja. Beliau telah wafat pada tahun 78 Hijrah dan meninggalkan kepada ummah ini perbendaharaan ilmu yang sangat besar. Oleh kerana itulah kita patut mengambil semangat ketinggian ilmu beliau, kesungguhan beliau dalam menuntut ilmu. Antara faktor bagaimanakah beliau telah mendapat bahagian yang sangat hebat daripada ilmu Nabi SAW, antaranya ialah doa Nabi kepada beliau. Ya Allahumma faqihhu fid din wa'allimhu ta'wil. Doa ni sering kita baca pada anak-anak kita. Mudah-mudahan mereka dapat jadi alim seperti Ibnu Abbas. Allahumma ya Allah faqihhu fid din. Nabi letakkan tangan Nabi di dada beliau. Berikanlah kepada dia kefahaman agama, wa'allimhu ta'wil, dan ajarkanlah dia selok belok agama. Dan di antara faktor lain ialah Nabi telah mengajarkan kepada Ibnu Abbas ini dan memberikan perhatian yang khusus kepada beliau, ya, menanamkan akidah iman. Sewaktu beliau masih kecil, dinaikkan atas tunggangan dengan Nabi SAW. Nabi berpesan kepada beliau, ya gulam, wahai anak kecil, inni u'allimuka kalimat, sesungguhnya aku mengajar kepada kamu beberapa kalimah, ya. Ihfazillaha yahfazka, jagalah Allah, Allah akan jaga kamu. Ihfazillaha tajidhu tujahaka, jagalah Allah, Allah Ta'ala akan sentiasa berada di hadapan kamu. Ta'arraf 'ala Allahi fil raha ya'rifka syiddah, ya'rifka fi syiddah. Kenalilah Allah ketika kamu dalam keadaan senang lenang, Allah akan kenal kamu ketika kamu dalam keadaan susah. Dan Nabi menyebutkan, ya Ibnu Abbas, kalau seluruh umat ini berhimpun untuk memanfaatkan kamu, nak bagi kebaikan kepada kamu, mereka tidak akan boleh memberi kebaikan kalau Allah tidak izinkan. Begitulah juga kemudaratan, ya. Sesungguhnya manfaat dan mudarat itu hanya hak mutlak Allah SWT. Mudah-mudahan kita semua yang berkunjung ke sini mendapat keberkatan daripada Tuan punya maqam, ya, dan berdoa di sini. Mudah-mudahan kita mendapat bahagian daripada keilmuan seperti mana Allah kurniakan kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina. Itu hasil daripada tarbiyah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Betul ke Ustaz? InsyaAllah. Ustaz, mintalah doa sikit dekat kami. Ustaz nak doa tadi Ustaz. Yang mana Nabi doa kepada Ibni Abbas Ustaz. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami kefahaman dalam agama dan juga ajarkanlah kami ilmu tafsir untuk memahami ayat-ayat suci-Mu ya Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ustaz. Sebabkan itu Sayyidina Ibnu Abbas sangat power. Dia lebih tahu tentang selok belok tafsir Quran kan. Bahkan ada sahabat lain yang mungkin tak clear tapi dia dah tahu dulu. Betul. Kalau kita buka mana-mana kitab tafsir, kita mesti jumpa nama Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ketika mana menafsirkan ayat-ayat Quran. Ia merupakan rujukan yang paling utama. Subhanallah. Siapa yang lebih baik daripada orang yang memahami ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita kena ambil roh tu, kena ambil semangat tu. Terima kasih Ustaz atas doa tadi. Jadi bila Ustaz kata tadi mai bumi Mekah nak jadi tetamu Allah, tengok pula hasil tarbiyah Nabi macam ni punya keadaan. Ustaz share sikit dekat kami. Waktu endemik macam ni apa adab-adab yang ada bagi kami jadi alim macam tu. Jadikan kami orang yang ada akhlak Ustaz. Silakan. Baik, tadi kita diperdengarkan ataupun dipertontonkan dengan kisah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Sangat-sangat memberi kesan. Jadi maknanya kalau mereka yang berkesempatan pergi Taif tu, pergilah tengok kesan-kesan dia. Dan yang paling penting saya teringat satu ke Taif ni. Nabi SAW peringkat awal ketika mana ditolak oleh pondok Taif, Nabi mengadu pada Allah. Itu poin yang sangat penting. Allahumma ilaika ashku dha'fi Allahumma ilaika ashku dha'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'alan nas. Ya Allah, aku mengadu padamu ya Allah betapa lemahnya kekuatanku ya Allah. Jadi kita ni kadang-kadang bila ada masalah tanah suci, biasa tanah suci tempat ujian. Kita tak mengadu pada Allah. Bergaduh suami isteri di tanah suci. Bergaduh dengan rakan-rakan ni, kita lupa ni kita tetamu ni. Kita pergi rumah orang, contoh, tiba-tiba duk bergaduh hang aku. Duk berkelahi, duk tolak-tolak, duk tinggi suara. Agak-agak elok ke tak elok? Tak elok kan. Jadi maknanya di situ kalau ada masalah, yang pertama sekali adabnya ngadu pada Allah. Itu nombor satu. Kita kadang-kadang kita cari penyelesaian dengan orang dulu, dengan manusia dulu. Dia tak salah nak cari penyelesaian dengan orang, tapi Allah dulu. Kan? Jadi Allah akan menjadikan asbab manusia itu akan membantu kita bila mana kita mengadu pada Allah. Tapi kalau Allah tu seolah tidak ada dalam kamus kehidupan kita. Jadi macam mana Allah nak bantu? Kita balik kita. Ya, terbalik kita cari orang dulu. Allah kemudian last sekali dia tak nak buat apalah. Baru cakap. Nampak tak? Dia punya terbalik tu. Patutnya cari Allah dulu. Sebab tu Nabi SAW dalam keadaan macam tu, dalam keadaan bayangkan semua orang tolak, malaikat pun kesian, malaikat pun nak bagi tawaran. Kalau Nabi nak, malaikat akan offer nak hampat pondok Taif tu. Tapi Nabi relax. Relax sebab apa? Tenang sebab apa? Sebab mengadu pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita hari ni mana ada ujian yang lebih besar? Sebab tu Aisyah tanya Nabi tentang ujian yang paling besar yang Nabi pernah hadapi. Nabi sebut dua aja. Selain daripada Uhud, Taif. Berat. Ujian berat. Tetapi macam mana Nabi kuat? Nabi mengadu pada Allah Ta'ala. Jadi adab yang perlu ada pada seseorang itu adalah pergantungannya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala mesti kuat. Sebab itu bila kita bergantung pada Allah, kita akan bersifat positif. Apa yang berlaku pada kita, semuanya ditentukan oleh Allah. Baik ke, buruk ke, susah ke, senang ke, payah ke, tak payah ke, apa semua Allah yang tentukan. Kalau kita duk komplain, nanti kita komplain siapa? Kita komplain Allah Subhanahu Wa Taala. Satu, kita komplain Allah. Yang kedua, kita tak akan mendapat ketenangan dalam jiwa kita. Hari ini masalah ketenangan, masalah stres, terutama dalam era lepas pandemik ini, orang stres. Mana lagi nak tawakalna, mana lagi nak i'tamarna, mana lagi distress. Betul. Kan? Bila distress itu jangan sambung lagi. Bila distress tu jangan sambung lagi. Jangan sambung lagi. Minta maaf Ustaz. Minta maaf Ustaz. Ampun ya Allah. Kita akan sambung. Bila stres apa nak buat? Apa jadi? Kita akan kembali selepas ini dalam Salam Baitullah dalam surah Al-Bayan, tapi kita akan mengembara dengan Ustaz Fakrul dulu, menerima panggilan dari sana dan doa dari sana. Selepas ini dalam Salam Baitullah, satu kerinduan, suatu kepastian. Jumpa selepas ini.
tell you stories, relevant, new, efficient, accurate, reliable. We bring you extraordinary stories from around the world, from politicians, bankers, and even your favorite celebrities. This and many more on RTM's English News. Kerajaan telah mengambil satu keputusan yang berat di mana jumlah subsidi yang sudah pun melebihi 70 bilion dikekalkan demi memastikan keluarga Malaysia, terutamanya golongan berpendapatan rendah, tidak terlalu terkesan dengan impak kenaikan harga barangan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'. Kembali lagi bersama kami dalam Salam Baitullah, satu kerinduan, suatu kepastian, dibawakan oleh Olive House. We begin with nature. Cantiklah shot dia ambil kamera atas kan. Kita punya set ni shot. Terima kasih kepada penerbit kita, terima kasih kepada semua yang bertugas hari ini dan terima kasih juga para penonton sebab masih lagi setia bersama kami setiap hari untuk kita tahu tentang perkembangan terkini. Dan pastinya dalam slot saya ini saya nak bawakan khabar haji ini. Kita nak bersama dengan Ustaz Faizal Jamal, wartawan lokasi kita. Hari ini mesti kita nak minta doa daripada dia. Okey? Tapi sebelum tu kita nak tahu apakah perkembangan terkini. Jom kita bersama dengan Ustaz Faizal yang dah bersama kita di talian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelas Ustaz ya? Masya-Allah. Hayakallah. Sihat Ustaz? Alhamdulillah sihat Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hari ini Ustaz Faizal ada di mana Ustaz? Saya kami berada di antara bangunan Afraj Al-Janabiyah dan juga bangunan Afraj Al-Janabiyah di mana sebelah kanan saya adalah Masjidil Haram. Ayuh. Jadi di sini dah kedudukannya kedua penginapan bagi maktab 46, 47 dan juga 49. Ustaz, kalau tengok daripada skrin ni nampak macam agak macam panas lah ni. Ini agak suhu berapa ni? Begitulah Ustaz, saya rasa dalam lebih 40 darjah Celsius, 42 darjah Celsius, memang agak panas ini. Masya-Allah. Tapi apa ni? Yang ni apa perkembangan terkini mungkin aktiviti jemaah ataupun ini kita bincang pasal tajuk apa ni haji like endemik. Mungkin apa-apa sesuatu yang Ustaz nak kongsikan, silakan. Baik Ustaz, hari ini saya nak kongsikan perkembangan persediaan masyarakat Ustaz. Di masa endemik ini semuanya juga dikawal dan juga melalui peraturan yang sangat ketat. Jadi besok pagi kita jemaah semua termasuk kami lah ke Masyair dan segala persiapan sedang giat dilakukan alhamdulillah dan insya-Allah semuanya telah bersedia di maktab penginapan di kemah-kemah dan juga di maktab di sini. Jemaah juga pada waktu ini bukan dicegah tetapi dinasihati untuk tidak berada jauh dari penginapan untuk mengelak sebarang perkara yang tidak ini kerana besok pagi akan bergerak ke Arafah Ustaz. Jadi hari ini juga saya akan berkongsi tentang apa kelebihan yang jemaah kita dapat, iaitu pada kali ini jemaah tidak perlu mencari batu lontaran di Musdalifah kerana telah pun disediakan oleh pihak kampung haji dan juga pihak muazzafah. Jadi insya-Allah jemaah sudah terbimbang dan saya rasa agihan telah pun dibuat di bilik-bilik penginapan masing-masing. Dan juga tahun ini peraturan sangat ketat Ustaz. Di setiap pintu masuk di kawasan Masyair ditutup dan hanya untuk jemaah yang mempunyai pasport kebenaran yang telah dikeluarkan oleh pihak Arab Saudi. Sama juga dengan jemaah kita semua memiliki ataupun mendapat kad ini untuk akses dan dia ibarat smart tag. Ustaz,
Ya, baik. Ustaz, okey. Kami ada masalah teknikal sikit. Biasalah, nama pun live. Itu dia. Terima kasih Ustaz. Kita dapat terputus nampaknya. Masya Allah, tabarakallah. Apa pun kita ucapkan terima kasih pada Ustaz Faizal Jamal. Kita sambung balik ke tak? Tak sambung dah? Tak dapat dah. Okey, tak apa. Apa pun terima kasih banyak-banyak yang dapat saya fahami tadi. Walaupun dalam endemik, tetapi masih SOP-nya masih lagi ketat. Dengan kadnya kena bawa untuk mereka ni menunjukkan sebagai ID lah untuk masuk ke kawasan-kawasan yang tertentu, terutamanya di masyair. Saya difahamkan kalau biasanya di masyair dia akan tutup betul-betul masa musim persediaan haji kan, sebelum haji memang tak buka. So hari ini kita dapat sedikit pencerahan, insya-Allah ada rezeki kita akan bersama lagi esok dengan Ustaz Faizal Jamal. Kita nak minta doa-doa ikhlas daripada tanah suci Mekah. Okey, jom kita nak bersama dengan penonton-penonton kita di Facebook. Komen-komen maklum yang tengah tengok kan apa kata mereka. Jom. Okey, daripada Habibah Hussein, semakin menarik pengasihan Salamatullah 2022, ilmu yang mantap disampaikan oleh penceramah jemputan, mudah diikuti, mudah difahami, ditambah dengan 3 orang ustaz selaku pengacara tetap yang terbaik walaupun dalam keadaan santai-santai. Saya biasa aja, depa dua yang power. Okey. Baik, Helmi Munirah, semoga yang menonton Salam Baitullah mendapat manfaat dan syafaat. Amin. Semoga menjadi saham di akhirat kelak dan dijemput menjadi tetamu Allah suatu hari nanti. Amin ya rabbal alamin. Itu doa ya daripada para penonton kita. Okey, ada lagi. Boleh lagi? Okey, lagi satu. Mudahan ada rezeki untuk ke sana. Dan daripada siapa pula? Daripada Syahril Rimau. Rimau. Okey, syukran info dari Al-Haram. Nak tengok penginapan Rehab Al-Janadiyah, pintu belakang dekat-dekat Masjid Bin Ladin. Jadi ini mesti jemaah kita yang dah pernah pergi, dia tahu keadaan di sana. Alhamdulillah. Baik. Terima kasih kepada semua yang menghantarkan komen-komen di ruangan Facebook kami. Teruskan like, komen dan juga share. InsyaAllah esok kami akan bawakan lagi lintas langsung dari sana dan juga kita akan bacakan komen-komen anda semua insyaAllah. Okey, lepas ni kita pergi mana? Kita nak berehat seketika dan kita akan kembali selepas ini nak tahu tentang haji dalam fasa endemik ini bersama dengan guru kita insya-Allah. Jumpa selepas ini, teruskan menonton Salam Baitullah, satu kerinduan, suatu kepastian. Kurang upaya adalah mereka yang mempunyai kekurangan jangka panjang. Terdapat 7 kategori OKU, iaitu fizikal, penglihatan, pendengaran, pertuturan, mental, pembelajaran dan pelbagai. Permohonan pendaftaran OKU boleh dibuat secara fizikal atau dalam talian. Mudah je kan? Terdapat 32 kemudahan dan keistimewaan sebagai OKU berdaftar dari pelbagai agensi. Antaranya, pengecualian bayaran pasport, pelepasan cukai pendapatan, keutamaan semasa pemberian vaksin COVID-19, kaunter khas OKU dan sebagainya. Untuk maklumat lanjut, sila layari laman sesawang oku.jkm.gov.my.
Alhamdulillah, kita kembali dalam Salam Baitullah. Satu kerinduan, suatu kepastian dibawakan oleh Olive House, penaja utama untuk Salam Baitullah kali ini. Dan bersama guru kita, Fadilatul Ustaz Profesor Madya Dr. Suki Osman, untuk membincangkan tentang ibadah haji musim endemik. Tapi sebelum itu, saya nak bersama dengan dua orang rakan saya yang penting dalam Salam Baitullah. Tanpa mereka, Salam Baitullah kali ini tidaklah meriah. Saya persilakan Ustaz Fakhrul dan juga Ustaz Megat untuk bersama dengan kita. Fala tafaddal mashkura habibina. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Hari ini kita yalah doa tadi kan, tak apa, nanti esok kita cuba lagi. Tak apa, kita ada guru kita, kita akan minta juga doa. Insya-Allah, tabarakallah. Ustaz Megat, macam mana Taif? Saya yang paling risau makcik yang lalu kat belakang tadi. Dia boleh turun gon lagu tu. Corner lagu tu. Terap tu cuma kata. Esok bagian kedua lagi syok. Esok kita ada perkongsian di Adas, kebun Adas. Yang kebun Nabi Mengadu tu. Ya, betul. Hari ini cerita dia, esok dia punya gambaran. Ya, betul. Subhanallah. Baik, Tuan Guru. Maaf, tadi potong. Ya. Okey, no problem. Kena saya lagi dengan penonton dia kata apa Ustaz tadi. Disebabkan hari ini punya tekanan apa semua, sambung tentang situ Ustaz, sila. Baik, ya, kita sebut tadi tentang stres. Ya. Tekanan. Dia sebenarnya stres ni satu benda yang lumrah. Sunnatullah, satu ketetapan Allah. Memang manusia ni kalau tak stres bukan manusia. Allah. Kan? Jadi kalau kita nak tolak benda tu tak boleh. Cuma macam mana kita nak susun dia. Macam mana kita nak urus dia. Dia seorang macam pisau lah. Kalau kita salah guna, tikam orang, habis. Mudarat. Problem mudarat. Tapi kalau kita guna nak potong buah tu. Semua orang masuk duk tarang buah tu. Kita potong buah tu, okeylah, cantiklah kan. Sebab benda tu duk ada. Kan? Jadi maknanya itu cara macam mana kita kawal, kita kontrol. Sebab itu antara caranya adalah kita baikkan hubungan kita dengan Allah, baikkan hubungan kita dengan manusia. Cantik, tu aja. Dua benda itu merupakan asas yang sangat penting. Dan bila mana kita pergi Mekah pun, memang kita akan buat dua-dua tu. Baik kita dengan Allah SWT, kita sampai satu tempat, kita bertawaf, bukan sekat tawaf saja. Kita bersa'i, bukan sekat sa'i saja. Kan? Jadi ada falsafah di sebalik perkara tersebut. Yang kita nak buat satu bentuk pengorbanan. Macamlah kita berkorban sama juga. Ya. Bukan sekadar korban, sekadar nak sembelihnya. Orang kaya 10 ekor lembu dia sembelih. Betul. Tak ada apa pun. Kacang je. Kan? Tetapi yang Allah Ta'ala sebut, iaitu la yanalallah luhumuha wala dima'uha walakin yanalu taqwa minkum. Hatu. Dia punya intipati tu. Taqwa tu. Begitu juga orang nak sampai di tanah suci ni, dia nak dapat taqwa tu. Allah. Jadi taqwa tu bagaimana? Dia ada hubungan tadi dengan Allah yang cantik kita sebut tadi, hubungan dengan manusia. Kena cantik juga. Kena dua-dua Ustaz. Kena dua-dua. Sebab itu antara hadis yang masyhur lah, saya rasa semua penonton kita pun duk biasa dengar selalu. Kita repeat balik. Kita ulang balik. Bagi ingat. Itu antara perkara yang Nabi sebut awal-awal ketika mana Nabi sampai di Madinah Al-Munawwarah. Tu. Iaitu Nabi kata, ya ayuhan nas, afshus salam. Masya-Allah. Wa at'amut ta'am. Wasilul arham. Wa sallu bilail wa nasun niyam. Tadkhulul jannata bisalam. Itu dia punya. Allahu akbar. Ustaz terjemah. Kalau perulang takut tak faham kan? Nabi SAW sebut sallallahu alaihi wasallam. Ada 4 perkara masuk syurga. Ada 4 perkara siapa buat masuk syurga? Masuk syurga. Baik. Orang di Mekah masuk syurga juga. Betul. Kan? Semua orang nak masuk syurga. Betul. Jadi maknanya buat 4 benda ni. Okey, yang pertama Nabi kita afshus salam. Tebarkan ucapan salam. Bagi salam. Salam. Ni jumpa orang kenal bagi salam, tak kenal buat tak tahu itu aja. Di Mekah dia tak kenal, duduk satu maktab kan. Tak kenal buat tak tahu. Dia cari orang geng-geng dia ya. Sekampung lah. Sekampung ya. Hal ini tak peduli. Sedangkan salam itu nilai dia sangat besar. Nabi sebut pada orang kamu kenal, kamu tak kenal, bagi salam. Sebab itu merupakan tanda keimanan dan prasyarat nak masuk syurga. Nabi sebut dalam satu hadis, la tadkhulul jannah. Kamu tak masuk syurga. Hatta tu'minu. Sehinggalah kamu beriman. Prasyarat pertama nak masuk syurga, mesti beriman. Okay. Walau tu'minu hatta tahabbu. Kamu tak dikira beriman
sehingga kamu ada kasih sayang. Itu dia. Ini penting ni, kasih sayang. Ustaz, kena sungguh tajuk hari ni. Sebab kadang-kadang hari ni pasal apa duk bergaduh, duk berkelahi. Di tanah suci pun bergaduh, berkelahi sebab tak ada kasih sayang. Kan? Bila ada kasih sayang ni dia rasa rapat. Orang hak kita tak kenal pun merasa macam kenal, macam family, macam kita sayang. Kasih dah. Hak ni hak Nabi bawa ni. Dan Nabi kata pula, macam mana nak dapat kasih sayang ni? Awala adullukum ala syai'in law fa'altumuhu tahabbabtum. Aku nak tunjuk pada kamu, kalau kamu buat benda ni, kamu dapat kasih sayang. Apa dia? Afshus salam bainakum. Tu kunci dia. Ucapan salam. So prasyarat nak masuk syurga kena ada iman. Nak beriman kena ada kasih sayang. Nak kasih sayang bagilah salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Benda tak susah pun. Cuma nak kena buat. Ini pertama. Yang kedua Nabi kata wa at'amut ta'am. Bagi makan. Jamu makan. Ni jamu buah ni bagi lah. Sakit kita makan. Sakit ni. Dia tengok saja tak ini. Ni prop je. Tak lagi kita makan betul kat nak. Jamu makan, bantu orang susah. Kadang-kadang kita tengok ada orang yang pergi haji ni bukan semua senang. Betul. Ada yang cukup-cukup. Ya, Ustaz kan? Ada cukup-cukup ya nak belanja pun orang kata duk pekin. Dia duk pekin. Nak belanja. Tak orang belanja. Ada orang tu dia pipi tak dan balik lagi barang dah sampai. Ya Allah. Padu. Kan? Jadi makna kita tengok orang yang susah ni. Kita kenal. Bantu. Itulah juga menjalinkan kasih sayang sebenarnya. Hubungan kita. Kita tak rugi apa. Allah bagi lagi banyak insya-Allah. Kita wa ta'amut ta'am tu. Kan? Sebab itu benda yang paling penting, benda yang basic, yang keperluan manusia. Kan? Jadi makna itu yang kedua. Yang ketiga wasilul arham. Hubungkan silaturahim. Nabi sebut la yadkhulul jannah qati'ah. Tak masuk syurga orang yang memutuskan hubungan silaturahim. Hadis ni terpakai untuk semua kau Ustaz? Ya. Maknanya tak akan masuk syurga orang putus. Tak masuk syurga. Allah. Walaupun dia cantik, solat dia cantik, puasa dia cantik, tetapi dia siapa tak masuk syurga? Sebab dia boleh jadi muflis di akhirat. Dia putus itu dia jadi muflis. Sebab apa? Sebab hubungan dia tak cantik dengan orang. Jadi segala hubungan yang tak cantik itu dia akan kekurangan pahala. Pahala ada. Macam Nabi sebut kan? Man ya'ti yaumal qiyamah bi salatin wa siyamin wa zakatin wa sadaqatin. Ada semua. Semua ada. Dia jumpa Allah Taala bawa pahala puasa ada. Pahala solat ada. Ni pahala haji. Pahala haji ada. Pahala sedekah ada. Semua ada. Tapi rupanya atas dunia tak cantik hubungan. Atas dunia. Qad syatama hadha. Dengan kawan ni dia kutuk belakangnya. Mengumpat. Allah. Putih saudara dua beradik. Putih pasal apa? Khatab saka. Berebut. Kan? Allah. Jadi macam-macam hubungan sama manusia tak cantik. Kan? Lepas tu Nabi SAW menyatakan bahawa di akhirat esok diadili. Bila diadili, dia kena bayar balik kesalahan dia dengan manusia tu. Bila bayar pakai semayang puasa zakat. Kena bayar pakai pahala tadi lah. Fatukhaz min hasanati lahum. Makanya dibayarlah kebajikan hak tadi, pahala tadi kan. Pahala puasa, pahala solat, pahala haji, pahala semua kena bayar. Bayar tak cukup. Lepas tu? Dosa duk ada lagi. Bayar habis. Banyak lagi duk buat. Banyak lagi. Buat macam mana? Mulut tak jaga. Kan? Mata tak jaga. Macam-macam lah. Lepas tu? Akhirnya bila tak cukup, fatukhas min sayiatihim lahu. La haula wala quwwata. Diambil dosa orang-orang tu, buh atas belakang dia. Dia tanggung dia punya dosa. Daripada ada pahala, kosong, negatif. Bankrupt tu. Bankrupt. Habis. Sebab tu Nabi kata dia dilemparkan ke dalam api neraka. Inna lillahi wa inna ilaihi. Sebab itu kita jangan pandang remeh lah. Bila kita pergi Mekah terutamanya. Mekah tu tempat perhimpunan semua orang. Tak kira bangsa, tak kira keturunan. Orang Malaysia sendiri pun negeri macam-macam. Orang kampung ada, orang pekan ada, orang pelbagai status ada kan. Maknanya semua ada. Di situlah macam mana kita nak wujudkan kasih sayang, hubungan cantik kita dengan sesama kita. Sebab itu kunci kepada memperoleh syurga Allah Subhanahu wa taala. Itu sangat penting. Last kali baru Nabi kata, wasallu bilail wan nasuniyam. Hak tu hubungan direct dengan Allah. Jangan pergi Mekah duk sembang je. Tak kena juga. Tak kena juga. Ramah semua. Ramah saja dia tak buat apa. Sedangkan Nabi kata wasallu bilail wan nasuniyam.
solat di tengah malam tak kala orang sedang tidur. Bangun munajat pada Allah tu. Pergi duduk depan Kaabah tu. Ni duduk tidur. Dia bukan pergi munajat, dah tidur. Dia kata pelepas gerah. Malaysia tak boleh. Jadi maknanya itu 4 perkara disebut oleh Nabi SAW. Nabi kata apa? Buat yang tu tadkhulul jannata bisalam. Kamu masuk syurga dengan penuh kesejahteraan. Cantik. Allahu akbar. Ustaz mungkin nak ni ke apa ke soalan tadi dok katakan nak tanya sikitlah apa kan. Ada masa tadi bila dengar apa Prof Andia doktor menyebutkan tentang bagi makan tu. Kita ada pengalaman kan bagi makan orang buka puasa dekat sana. Kita bawa 2-3 plastik ni, banyak nasi ni. Dia tengok kita buat daripada jauh tu dia serbu lah. Kalau tak kena cara kita kontrol tu, dengan plastik pun koyak habis semua. Habis semua. Nak kata laparnya, tak ada makan dia pun ni. Allah. Dan satu perkara lagi Ustaz. Kita tengok kadang trend orang duk haji umrah ni, bila dia duduk sama-sama depa, hak yang jemaah duduk kata dekat mutawif. Hak yang mutawif duduk sama-sama depa duduk kata. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Itu yang dua muflis. Ya, dua muflis. Bengkrak teruk. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah. Kita nak tengok dulu boleh? Boleh. Tapi kita kena habaq dulu jujur dekat semua orang, kita berada di penghujung rancangan. Habis selesai dah untuk Pak. Tapi kita akan kembali lagi selepas ni. Kita nak saksikan kesimpulan nanti sekejap lagi. Saksikan pemenang lah Ustaz Don. Betul. Nak tengok siapa pemenang dan juga tajuk esok. Esok siapa dia? Ya, jom saksikan. Masya Allah, tabarakallah. Itu dia topik kita esok. Labbaik Allah bersama dengan Datuk Ustaz Kazim Ilyas Duke. InsyaAllah bersama kita, insyaAllah. Okey, Ustaz. Last. Tutup rapat cantik. Tadi Ustaz dah habaq tadi, bekai tadi. Saya yakin orang tulis. Nak masuk syurga dengan sejahtera? Empat benda je Nabi minta kita buat. Kesimpulan untuk hari ini Ustaz, ibadah haji musim endemik. Sila Ustaz. Silakan Ustaz. Baik, 1 minit tak nak cakap apa. Dari. Kita bagi 2 minit. Aku kena dah lagi sebelum. Kita bagi 2 minit. 2 minit. Baik, ibadah dalam konteks endemik ni, kita tahu endemik ni adalah suasana yang penyakit masih ada tapi ringan, sederhana. Jadi kita kena jaga kesihatan yang baik. Sebab nak buat ibadat pada Allah perlu kepada kesihatan. Itu kena penting juga. Kan? Jadi maknanya insya-Allah kita doakan moga-moga jemaah haji kita dapat melaksanakan ibadah dengan baik, jaga kesihatan dengan baik dan buat ibadat itu berdasarkan ilmu. Itu paling penting sekali. Jangan jadi pak turut tengok orang buat gitu dia buat macam ni, tengok macam ni buat macam ni. Dia pun tak tahu punca kat mana kan. Tenggelam punca. Jadi maknanya kena ada ilmu. Al-ilmu imam al-amal. Ilmu itu pemimpin kepada amalan. Itu sangat-sangat penting, terutama nak pergi besok nak pergi wukuf lah kan. Hari tarwiyah ada kan. Hari Jumaat ada wukuf kan. Al-Hajj Arafah, tempat yang waktu yang sangat-sangat penting tu. Kemuncak. Jadi kalau orang tak ada ilmu, dia pergi sembang pula dekat hari Arafah tu duk sembang daripada mula sampai habis. Kabinet tak habis sambung. Tak habis sambung pula mengumpat tadi kan. Jadi maknanya rugi sangat-sangat. Sebab itu kita nak ambil betul-betul yang kata al-hajrul mabrur itu laisa jazaa'il jannah. Nak pegang betul-betul haji mabrur itu dapat syurga, insya-Allah. Semua yang pergi haji ini kita doakan semua dapat haji mabrur. Dan kita hadut sini pun insya-Allah kita pun akan mendapat kebaikan juga. Boleh doa pun tak ada masalah. Ya Allah, kita doa sikit. Allah a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'alukal jannata wa na'imaha wa ma yuqarribuna ilaiha min qaulin aw fi'lin aw amal. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon kepadamu ya Allah
syurga dan kenikmatannya ya Allah. Dan dekatkanlah kami kepada syurga itu dengan perkataan kami, dengan perbuatan kami, dengan amalan kami. Wa na'udzubika minan nar wa ma yuqarribuna ilaihi min qaulin aw fi'lin aw amal. Ya Allah, jauhkan kami daripada api neraka ya Allah, dan juga apa-apa yang mendekatkan kami kepada neraka daripada perkataan, perbuatan dan amalan kami ya Allah. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Ya rabbal alamin. Terima kasih Ustaz. Semoga Allah berkati hidup Prof, beri kebaikan di dunia dan akhirat. Amin. Ustaz Megat, terima kasih atas rehlah. Semoga di akhirat esok Ustaz Megat pun direhlahkan ke tempat. Amin ya rabbal alamin. Semoga lancar nanti berjawab depan Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana lancarnya cakap tadi insya-Allah. Sama-sama kita insya-Allah. Dan seterusnya kita terima kasih kepada penaja utama kita. Siapa tu? Olive House. We begin with nature insya-Allah, dan kita akan jumpa esok. Insya-Allah. Insya-Allah. Dan ke mana-mana lagi lepas ni teruskan setia bersama dengan TV1. Betul. Kita akan jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga diri. Assalamualaikum. Subhanallah. Allah. Walhamdulillah. Allah. Subhanallah walhamdulillah wala